عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا إلا عبادي ليس لك عليهم سلطان. Sesungguhnya hamba-hamba aku tiadalah bagi engkau wahai iblis yang dapat menguasai mereka. Wa kafa bi rabbika wakila, dan cukuplah memadailah Tuhan engkau sebagai pelindung atau sebagai wakil. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala, minggu lepas saya disebut pada tuan-tuan dan puan berkaitan dengan ciri ibad. Mana Allah yang terkait dalam ayat 65 ini satu kenyataan daripada Allah bahawa hamba-hambanya saja, ibad saja yang tidak mampu oleh kuasa untuk menguasai mereka. Baik, antara sifat ibad disebut pada tuan-tuan dan puan dahulu, diingat dalam surah An-Nahl ayat 99, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laysa lahu sultan, innahu laysa lahu sultan 'ala alladziina aamanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahul 'azim. Sesungguhnya tiadalah bagi syaitan itu atau iblis itu sultan, kemampuan atau kekuasaan untuk menguasai hamba-hamba Allah ini. Mereka ialah siapa? 'Ala alladziina aamanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Pertama, sifat yang disebut oleh Allah mereka ialah amanu, beriman. Iman ialah kepercayaan. Iman adalah keyakinan. Imanan, keyakinan, kepercayaan kepada Allah itu yang utama. Keimanan, kepercayaan kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah, yakni kitab-kitab Allah, yakni Al-Quran Al-Karim, antara yang kitab yang diturunkan kepada Rasul Allah SWT yang Nabi Muhammad SAW sebagai umat yang terakhir. Maka kitab yang terakhirnya adalah Al-Quran. Rasul terakhirnya adalah Nabi Muhammad SAW. Keimanan, kepercayaan sungguh-sungguh juga kepada hari akhirat yang telah pun dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasan baiknya yang surga Allah, balasan tidak baiknya itu dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Menuntut juga keimanan dan kepercayaan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kepercayaan sungguh-sungguh kepada Allah dan Qadar dan rukun iman yang telah kita percaya. Dan kita tentulah kita mengatakan sungguh-sungguh kepercayaan dan keimanan itu terhadap apa yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan, di antara ciri orang beriman itu pula sebagai hamba Allah. Tuan-tuan, kita rujuk pula kita ada lepas yang sebut pada tuan-tuan dalam surah Taubah ayat 112. Kena cukup ciri-ciri ini, ya. Firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Surah Taubah ayat 112. Di antara gambaran dan panduan sifat ciri orang-orang yang beriman sebagai hamba Allah Ta'ala. Tuhan sebut kepada Tuhan kita ada berapa tadi? Ada berapa tadi? At-taibun yang pertama, Al-abidun yang kedua, Al-hamidun yang ketiga, At-taibun yang keempat, Ar-rafi'un yang kelima, As-sajidun yang keenam, Al-amirun bil ma'ruf yang ketujuh, Wal-nahun 'anil munkar yang kedelapan, Wal-hafizun li hududillah yang kesembilan. Baik, tuan-tuan, sehingga Allah sebut dalam ayat itu, ujung ayat, Basyiril mu'minin, khabarkanlah wahai Muhammad, berita gembira kepada mereka yang benar-benar beriman ini. Sifat mereka yang pertama, ini disebut oleh bangsa. Bawaan pertama, orang-orang yang bersedia untuk menjadi hamba Allah itu. Sifat bawaan pertama,
oleh mereka yang telah menyediakan diri untuk menjadi ibad atau hamba Allah itu. Pertamanya ialah at-taibun. Tak dapat tidak Tuhan dahulukan ya ucapan ini. At-taibun ialah orang-orang yang bertaubat. Orang-orang yang bertaubat. Ciri-ciri pertama disebut oleh Allah antaranya di sini tuan-tuan, pertama sekali adalah taubat. Perkataan taubat, sabar yang tubuh taubat. Perkataan dapat kata sepertinya sabar. Maksud sabar ini tuan-tuan ialah kembali. Taubat itu kembali. Kembali ke mana? Kembali ke mana? Kembali kepada Allah. Taubat kembali kepada Allah. Dalam kehidupan kita sehari-hari ini, ada ketikanya kita melakukan dosa besar atau kecilnya, selalu adalah bentuk percakapannya dan perbuatannya. Maka kita insan dan kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kembali itu dengan betul, kembali dengan bertaubat. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Surah An-Nur ayat 31. Setelah Allah ceritakan tentang syariat Allah dalam ayat 31, kalau tuan rujuk surah An-Nur ini ada syariat, ada hukum akal, ada hak-hak yang telah disebut oleh Allah dalam ayat dalam surah An-Nur. Antaranya ayat 30 panduan Allah kepada orang-orang beriman. Ayat 31 panduan Allah kepada orang-orang perempuan oleh yang beriman. Tadi orang lelaki yang beriman. Ayat 31 panduannya kepada orang-orang perempuan yang beriman. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. Ayat 31 banyak ayatnya. Tetapi ayat ini kata yang kedua akhirnya. Kata Allah, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang perempuan yang beriman, jaga pandangan mata, jaga keaiban, kemaluan, serahkan kepada suami yang tak saja, yang berlaku berzina, ini. Lalu kata Allah Taala, jangan sedangkan zina perhiasan diri kamu, illa ma zahara minha, kecuali apa yang dapat dilihat di mata sahaja. Seperti yang ditafsirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dapat dilihat di mata itu dalam satu hadis tadi, Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan amalan kepada Asma anak Abu Bakar As-Siddiq, al-mar'ah al-balagh al-ba'id, perempuan bila sudah datang haid pada ada Yusuf, maka tidak boleh orang ini itu menandakan itu dan ini kecuali illa ma zahara minha, kecuali itu apa dia? Ada wa hadha asyara ila wajh wa yadain, ya. Rasulullah mengisyaratkan wajah, ini yang tak apa, ini boleh dilihat, ini boleh dilihat oleh orang lain, oleh bukan mahal pun, iaitu muka dan kedua tangan. Itu yang lain tak boleh. Dalam bentuk orang. Dalam kata walladzina yaquluna ala junubihim, ayat yang sama, ayat 31. Adalah perempuan-perempuan yang sudah datang haid ini, mereka menggunakan duduk untuk rambut dan aurat mereka. Hujung ayat itu Allah sebut wa tubu ila Allahi jami'a. Bertaubatlah kamu semua wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah sebutkan kepada orang beriman. Orang yang beriman ini bila diseru kepada mereka, orang beriman percaya. So, orang beriman sepatutnya memang percaya dengan sungguh-sungguhnya kepada Allah dan kepada Rasulnya, kepada amalan-amalan Allah. Sekiranya dilanggar amalan tersebut, ya, perintah itu maka nanti akan ada azab. Maka ini perintah yang berlanjut, mereka akan bertobat kepada Allah. Sebab itu Allah lihatkan wa tubu, kata kerja perintah, bertobatlah kamu semua jami'an ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan dengan taubat kamu itu kamu akan berjaya di dunia dan juga berjaya di akhir. Tapi syirik bersama tak dapat tidak. Nak jadi hamba Allah, sehingga syaitan tak mampu menguasai manusia ini, mereka ialah kalangan yang bertaubat. Mesti pintu taubat, tuan-tuan memang dia terbuka. Sampai bila terbuka? Pintu taubat itu sampai bila terbuka? Sehingga gharat. Ya, sebelum gharat, sebelum nyawa dekat kerongkongan. Bila sampai kat sini, tuan-tuan, ketika itu ayah dah sampai,
Malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawa manusia ini, menarik roh manusia dan sampai dekat sini, masa itu pintu taubat telah tertutup. Selagi manusia itu hidup di dunia ini sama dia sihat atau sakit dan belum mati, maka pintu taubat memang tertutup. Wah, betul. Sebab itu tuan-tuan Allah Rasulullah SAW menunjukkan panduannya kepada kita. Kerana Nabi SAW itu sebagai satu ikutan yang baik kepada umat Islam ini, dalam perbuatannya, dalam perkataannya. Pun kita lihat juga dalam sunnah Rasulullah SAW, kita terpilih. Kenapa kan Nabi SAW dia bersumpah, sampai dia bersumpah, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaumi akthar min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah satu hari itu tidak kurang daripada 70 kali. Ini pun heran bila kita baca sunnah ini. Kerana Nabi maksud Nabi terpelihara daripada dosa. Nabi tidak melakukan dosa kecil atau besar. Tapi kenapa Nabi bertaubat kepada Allah? Itu panduan yang disebut oleh Nabi SAW dalam satu syariat, mengajak umatnya agar bertaubat kepada Allah. Rasulullah bertaubat, Rasulullah beristighfar satu hari lebih 70 kali. Ada masalah saja kan, dia kata Rasulullah beristighfar 70 kali. Dalam hadis itu, hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah menyatakan kepada kita dalam satu perkataan sumpah Rasulullah, wallahu in, dari Allah sesungguhnya aku astaghfirullah, beristighfar, satunya beristighfar, wa atubu ilaih, dan bertaubat kepada Allah sejauh asal yang 70 marrah, satu hari lebih daripada 70 kali. Dalam hadis riwayat daripada Imam Bukhari, Imam Muslim beliau akan tertulis tadi. Kata Nabi SAW, astaghfirullah, inni astaghfirullah fil yawmi mi'ata marratin. Paling kurang, kata Rasulullah SAW, paling kurang ini, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah Ta'ala 100 kali. Sama ada dalam bulan Ramadan atau luar daripada bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan bagi Allah Ta'ala, bila kita kaitkan ya keadaan itu dengan diri kita sendiri, maka jauh banyak besarlah bezanya tuan-tuan. Apabila amalan Nabi bertaubat dan beristighfar lebih 70 kali dengan kita yang mungkin kurang daripada 70 kali. Ya, ataupun kita ambil taubat mungkin sekali pun tak pernah bertaubat satu hari, tapi Rasulullah bertaubat 70 kali dalam satu hari, lebih daripada 70 kali. Maka kewajiban bagi saya kepada kita umat Islam ini, yang seolah-olah rasa macam tak ada dosa, tapi ada dosa, maka istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Umar, tuan-tuan kenal saya kata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar Al-Khattab, anak Umar Al-Khattab, ya, radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Dalam satu hadis riwayat daripada Abu Dawud dan Imam Tirmizi, hadis ini keadaannya hasan. Kata Ibnu Umar, kunna na'ud li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil wahid. Dalam satu hari, ada ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW dalam satu majlis, dan kami para sahabat Ibnu Umar dan para sahabat yang lain cuba mengira istighfar Rasulullah SAW, hukumnya Rasulullah istighfar dan didengari oleh para sahabat. Sunnahnya tuan-tuan berzikir bukan dengan hati saja. Satu Imam Nawawi yang akan kepada kita dalam kitab Al-Azkar, paling baik berzikir itu dengan lidah dan hati. Lidah kita menyebut zikir, pada masa sama hati kita ingat Allah Ta'ala. Ya, lidah sebut kalimah zikir, hati kita tahu apa yang disebut. Lebih baik daripada lidah menyebut hatilah. Ada orang berzikir tapi tidur berzikir pun ada. Maksud tak kira lalai. Hatilah macam orang semayang, dia sedar ada semayang, tapi hati lalai. Hati kira tetap pergi ke mana, hati dia tak ke mana tetap, tapi perbuatannya semayang, perbuatannya rokok, perbuatannya sujud semayang, tapi lain begini tuan-tuan. Baik, dalam hadis tadi satu gambaran. Ibnu Umar dan kami duduk dalam satu majlis, dan kami cuba mengira istighfar Nabi itu ada berapa istighfar Rasulullah SAW. Mi'ata marrah, satu kali. Betul tak dalam hadis tadi yang saya sebut dalam Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim tadi. Ibnu Umar satu masa dia duduk bersama sahabat dia kira. Betul-betul begini dalam istighfar Rasulullah SAW. Ini dia, lepas satu kalimat istighfar Nabi yang didengari oleh siapa? Ibnu Umar dan sahabat-sahabat yang lain.
Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ada 3 ungkapan. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Pertama, Rabbighfirli, ampunkan dosa-dosaku ya Allah. Wa tub alayya, terima taubatku ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha penerima, sesungguhnya engkau maha menerima taubat daripada hamba-hamba. Baik, tuan-tuan Allah Ta'ala lagi sekali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu kalimah taubat yang disebut oleh Rasulullah SAW, yang didengar oleh para sahabat. Dalam ungkapan taubat dan istighfar ini, kalau kita rujuk dalam hadis sahih, banyak lafaz yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam ahyanan berbagai keadaan yang berbeza. Kadang-kadang Rasulullah menyebut Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya. Aku mohon ampun padamu ya Allah, bagi aku dan juga bagi kedua ibu bapa aku. Subhanallah wa rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu juga kalimat taubat. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji-pujian bagi Engkau ya Allah, ampunilah dosaku. Hadis riwayat pada Aisyah. Sanadnya tetap sahih, ditakrifkan, dikuatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Baik, tuan-tuan Allah, mungkin tuan-tuan membuat dan membiasakan, membudayakan dengan ucapan istighfar ini, yang disebut sebagai Sayyidul Istighfar, Tuqulu Istighfar. Daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Rasulullah mengatakan sayyidul istighfar, pembulu istighfar itu apabila kamu ucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika man tadahtu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau lah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Khalaqtani, Engkau telah ciptakan aku, wa ana 'abduka, dan aku hamba Engkau, wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu. Aku berada dalam perjanjian. Aku berada dalam satu perjanjian denganmu ya Allah. Satu tanggungjawab. Perjanjian itu satu tanggungjawab. Dan aku akan laksanakan mastata'tu sekadar kemampuan yang Engkau anugerahkan, kudrat kepada aku ini ya Allah. Lagi kadang boleh berat, dikaki boleh beri. Selagi ada usaha, insyaAllah tuan-tuan Allah terima amal ibadat kita. Cuma satu. Abu ulaka bina'matika alayya. Aku iktiraf segala nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Muhasabah nikmat segala Allah yang telah Kau bayar yang tak mampu nak kita bayar balik. Walaupun dengan anugerah sepatah mata. Kalau Allah ambil sepatah mata ni, tuan-tuan Allah boleh bayar lagi. Boleh nak beli. Betul. Tak ada tempat yang jual mata. Betul ini lihat. Ya, selain dari tuan-tuan, itu manusia tak ada dijualnya. Allah ambil nikmat itu, tuan-tuan tak bisa bayar. Nikmat yang paling mahal ialah nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam. Tuan-tuan lihatlah, kita tuan-tuan masih ada lagi di kalangan makhluk kita Allah itu yang tidak beriman, yang tidak Islamnya. Bagaimana keadaan mereka tuan-tuan macam Allah Ta'ala. Alhamdulillah, orang Melayu jadi Islam, lahir daripada perut ibu muslimah, maka dia pun keluar jadi Muslim. Yang lelakinya, yang perempuan jadi muslimah. Saya terkesan dengan kata-kata sahabat saya bila merujuk kepada keadaan masyarakat Melayu di bumi persua Malaysia ini. Bila kita lihat keadaan masyarakat Melayu kita ini, khususnya generasi muda, anak-anak kita juga lah, kalau berkaitan dengan kejadian sosial yang begitu ketara kan. Ya, apa yang berlaku tuan-tuan, tuan-tuan sendiri boleh jawabnya. Sehingga kan ada di antara kita terima kemarin kita yang tidak lagi berasa selesa dalam agama Allah ini, lalu bersedia mencari, berusaha untuk mengeluarkan dirinya daripada daerah Islam, jadi murtad, bukan umatnya.
Kata kawan saya ni, dia kata, sebab kita lahir daripada perut ibu muslimah. Kita lahir itu Islam. Sedangkan ada orang Islam mendapat hidayah. Ada orang Islam membentuk Islam ini mendapat hidayah. Daripada orang bukan Islam, dia belajar Islam. Maka datang hidayah, maka dia masuk Islam. Maka orang yang masuk Islam kerana hidayah Allah ini, tuan-tuan buat, kita lihat kesan imannya adalah lebih hebat daripada orang yang sudah lama jadi Islam kerana terbit daripada perut ibu yang Islam. Jadi iman Islam itu merupakan yang besar. Balik istighfar tadi. Abu ulama bin Ahmadika alaiya wa abu ubi zambi. Aku juga iktiraf, ya Allah, dosa-dosaku. Tadi aku iktiraf nikmatmu kepada aku. Sekarang aku iktiraf, aku mengakui dosa-dosa yang telah aku lakukan. Faghfirli, olehku ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa melainkan hanya Engkau ya Allah. Kata Nabi SAW, man qala akhirah, siapa yang sebut Sayyidul Istighfar ini di waktu siang harinya, yang pagi ini kita sebut Sayyidul Istighfar ini, mu'minan biha, sungguh-sungguh yakin kepada Allah, keyakinan terhadap dosa yang telah dilakukan itu diampunkan oleh Allah. Yakin sungguh-sungguh Allah akan ampunkan dosa ini. Famata qabla ini. Lalu dengan takdir Allah dia mati sebelum tibanya waktu petang ataupun malam. Diucap di pagi hari, sebelum petang dia mati. Tapi dia yakin dengan istighfar tadi Allah terima taubatnya dengan sungguh-sungguh mukminah. Fa huwa min ahli jannah, kata Rasulullah, maka dia adalah ahli syurga. Dia merupakan ahli syurga. Pasti masuk dalam syurga Allah Taala. Man qala laha fil lail, siapa pula yang berkata dan mengucapkan sayyidul istighfar ini di waktu malam, mu'minun biha, lalu dia benar-benar yakin dengan sayyidul istighfar ini, dengan istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mati. Kamu qabla ayyusbih, sebelum waktu besok pagi, besok waktu malam beristighfar kepada Allah, waktu malam bertaubat kepada Allah. Dia tak ada lagi. Tidur-tidur malam tu mati. Belum dapat bagi besoknya. Dia yakin semua dengan istighfar dengan taubatnya. Maka kata Nabi SAW, Fahuwa min ahli jannah, maka sah dia itu adalah ahli syurga. Ditentang kepada Allah Ta'ala beristighfar, bertaubat. Itu pertama sebagai ibadah hamba Allah Subhanahu wa taala. Syaitan tak mampu memasuki mereka ini. Ini jaminan daripada siapa ni? Daripada Allah. Allah bagi panduan dalam Quran. Kita rujuk pada panduan tersebut. Sebab itu tuan-tuan orang yang telah menyediakan dirinya untuk jadi hamba Allah, pintu pertama mesti sentiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat dan kehidupan yang di dunia dan juga di akhirat. Baik, tuan-tuan. Kita pergi dulu yang kedua. Al-'abidun. Jadi at-ta'ibun al-'abidun. Jadi orang yang tepat. Yang kedua, abid, iaitu orang yang melakukan ibadat. Baru melakukan ibadat. Bertaubat, tuan-tuan membuat daripada dosa, dan sekarang ini diri kita bersih daripada dosa. Maka jangan campurkan segala maksiat, munkar dan dosa itu dalam keadaan kita beribadat kepada Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan membuat ibadat yang diterima oleh Allah, ibadat yang ikhlas kerana Allah, dan ibadat itu bersih, suci, tidak ada campuran dosa yang lain. Bagi orang yang nak beribadat tapi dia mencampur adukkan dosa-dosanya dalam ibadatnya, maka adakah ibadat itu diterima oleh Allah? Gambaran dalam ayat tadi, tuan-tuan membuat tidak mencampur. Sebab itu orang yang bersambil-sambil ilmu, bertakabur, bermudah-mudah dengan syariat Allah ini, tuan-tuan kena berhati-hati, kena berjaga-jaga. Puasa, dia puasa. Sembahyang tidak. Dia beribadat berpuasa, tapi pada masa yang sama dia juga lakukan dosa besar tidak sama. Bersolat, berpuasa. Tetapi syariat untuk alat tidak. Syariat untuk alat pun sama juga ibadahnya, besarnya dan besarnya dalam agama Islam ini, tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah. Ya, baik, kena jaga syariat. Orang yang bertaubat ini dia yakin bahawa setiap perbuatan munkar dahulu dia telah ikhlas, dia tahu itu dosa, tak kira tak pada kecil atau besar,
dia bertaubat kepada Allah, menyucikan diri daripada dosa, dan sekarang dia bersedia untuk beribadat. Alhamdulillah, ibadat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Hamidun, yang ketiga, orang yang bertaubat ini setelah itu dia melakukan ibadat, dan yang ketiga mesti disusul dengan bertahmid, memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang bersyukuran itu sama ada dengan lafaz di mulut, dengan menyebut Alhamdulillah, ataupun yang lebih berat daripada itu, yang lebih hebat daripada itu, yang lebih utama daripada itu ialah kesyukuran dalam bentuk amal. Seperti mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah radhiyallahu anha bila melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap malam bangun untuk melaksanakan ibadat tahajud, berdiri lama-lama hatta tabattara qadama, sampai pecah kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Aisyah tanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Bima tasna'u ya Rasulullah? Kenapa engkau melakukan ibadat sunat ini? Kenapa engkau melakukan ibadat sunat ini ya Rasulullah? Sehingga pecah kaki kau, bengkak-bengkak kaki kau ya Rasulullah. Kenapa?" Qad Allah dalam minta maaf. Allah dah ampun dosa. Wahai Rasulullah, Allah dah ampun dosa. Kalau ada zaman jahiliyah dulu, kemudian terima Islam, sampai sekarang kau jadi Nabi dan Rasul, sekarang akan datang Allah dah ampunkan dosa. Engkau itu maksum, terpelihara daripada dosa. Kenapa susah payah ni berdiri malam ni, lama-lama ni untuk bersolat? Tentang itu pertanyaan Aisyah. Pelik. Isteri Nabi melihat ibadat sunat yang Nabi lakukan itu jadi pelik. Kadang kita kalau weekend pagi ni sama-sama dalam solat tahajud, saya solat lain daripada pukul 3 pagi dah start tuan-tuan nomor. Tuan-tuan nomor saya percaya bukan betul pukul 3 pagi, tuan-tuan nak jaga daripada rumah pukul 2 lagi kan. Tapi dengan cara tidur tak tidur. Kalau tak tidur tak jadi tahajud. Kerana tidur juga tuan-tuan bangun awal. Ya, tak awal 2 pagi mungkin tuan-tuan dah bangun. Ada 2 pagi mungkin tuan-tuan dah bangun tuan-tuan. Begitu keadaannya jadi Nabi SAW bukan pada malam satu saja, tetapi setiap malam yang dilihat oleh Aisyah rasa heran kepada Rasulullah. Rasulullah kata apa? Afala aku abdan syakura. Ini jawapan Nabi. Tidakkah aku ni, wahai Aisyah, merupakan seorang hamba Allah yang bersyukur? Hamidun, ciri-ciri ibad Allah itu mestilah mereka yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara termampu, kalau kita bangun malam kita membuatnya seawal mungkin, maka kita juga kena jaga untuk membuat ibadat-ibadat yang lain sama. Ada orang yang berjaga ibadat malam, tak tidur malam untuk melakukan ibadat sunat sampai dapat subuh tidur. Katakan bangun pukul 9 pagi. Solat yang wajib ditinggalkan, yang sunat diberat-beratkan. Itu betul. Saya katakan sampai mengabadikan ibadat yang lain setelah kita bertahajud kepada Allah SWT. Segala yang termampu oleh kekuatan yang Allah berikan kepada kita. La haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil. Kita semua selalu berdoa, tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan. Melainkan kekuatan itu diberikan oleh Allah kepada kita sendiri. Kita mampu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dengan ibadat yang patuh, sama pula dengan ibadat yang sunnah. Al-'abidun sudah, al-hamidun sudah. Yang keempat, as-sa'ihun. Ini perlu ada ni. Sehingga syaitan tak mampu menguasai hamba-hamba Allah ini. Dia ada sifatnya dan disebut oleh Allah SWT satu Taubah itu tadi, 112, 9. Baik, di mana kata Allah as-sa'ihun. Perkataan sa'ih dalam bahasa Arab rujuk kepada yang mengembara, orang yang mengembara. Lalu ditafsirkan oleh para ulama. Siapakah mereka yang mengembara? Pertama, orang yang mengembara ini mereka yang mencari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Cari ilmu, mengembara cari ilmu tempat yang dekat atau tempat yang jauh. Kalau anak tuan-tuan dan perempuan menuntut mencari ilmu itu termasuk dalam sa'i. Termasuk dalam sa'i pun. Kalau anak tuan-tuan dan perempuan belajar, sama ada di dalam negara atau luar negara, mereka itu adalah sa'i. Bukan anak tuan-tuan dan perempuan saja.
tuan-tuan sendiri dan perempuan sendiri, perempuan sendiri yang sanggup keluar daripada rumah, niat di hati untuk mencari ilmu Allah seperti pagi ini tuan-tuan, maka mereka itu juga berada dalam sabilillah, termasuk dalam sayyidul kata Rasulullah, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi, siapa yang keluar daripada rumahnya untuk mencari ilmu Allah ini, kata dengan ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, mengingatkan kita kepada Rasulullah, mengingatkan kita kepada hukum akal Allah ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita dirilah mereka itu berada dalam sabil Allah, dalam jalan Allah, hatta sampai mereka pulang semula ke rumah. Ya, dah sampai di satu tempat, masjid, surau atau di mana-mana saja, tuan-tuan, kita hilang dalam benar ataupun berada dalam satu majlis kuliah agama di tuan-tuan, maka itu tadi hilang. Lalu bangun daripada kuliah daripada itu, balik ke rumah, sepanjang perjalanan pergi dan balik itu ditakdirkan musibah menimpa ketika itu, maka musibah itu juga tuan-tuan berada dalam kisah diri. Sahih adalah orang yang mencari. Contoh lihat Imam Bukhari sampai orang kata Imam Bukhari ini bangsa Arab. Dia bukan bangsa Arab. Imam Bukhari bukan bangsa Arab, tetapi Imam Bukhari adalah pelopor ilmu hadis ini. Beliau merupakan orang yang pertama mentadbirkan hadis-hadis sahih dalam kitabnya. Dengan sebab jasa baik Imam Bukhari inilah, maka sunnah Nabi yang sahih terpelihara. Kalau tidak ada jasa baik Imam Bukhari ini, maka sunnah Nabi bercampur-campur. Yang sahihnya, yang tidaknya, yang pokok palsu, semua ada. Dengan jasa baik beliau. Ya, alhamdulillah, terbuku hadis sahih itu dalam sebuah kitab. 7,275 hadis yang disebut oleh Imam Bukhari, dan 600,000 hadis yang dicarikan oleh Rasulullah. Selamat. Imam Bukhari terkenal daripada sebuah negara di Bukhara, Pakistan. Rusia kan, bukan bangsa Arab, tak pandai cakap bahasa Arab, belajar bahasa Arab tuan-tuan. Ya, beliau adalah syair daripada Bukhara, merantau pergi ke Mesir, merantau pergi ke Mekah, merantau pergi ke Madinah, pergi ke Iraq, balik ke Syria, Syam, Jordan, balik semula ke Mekah, pergi ke Madinah. Ini Imam Bukhari. Jadi Imam Nawawi begitu juga. Hatta Imam Syafi'i kita, pendapat mazhab Syafi'i, pergi ke Baghdad, pergi ke Iraq, pergi ke Syria, balik ke Mekah, jadi mufti Mekah ketika usia 15 tahun. 15 tahun jadi mufti. Imam Syafi'i tadi kita ni mampu-mampu kat tadi, alhamdulillah kan. Dari bukan budak sampai ke masjid Jami' Putra tu cukup ibadah. Kalau kita sama je sama anak sampai tu, orang kata apa dah biasa, daripada Sungai Udang sana bersalawat. Daripada petang tu sana pun ada perempuan pagi ni, daripada masjid sana pun ada beberapa pun ada perempuan itu dan baik itu besar. Dalam negeri Maka, dalam negeri Maka, nak tepikkan ini, kalau dia, saya nak belajar gitu. Dalam masjid tanah ini, itu keadaannya cukup baik. Kalau kita tempat kita nak tahu tentang ini,